Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita berada dalam siri ke-6 dalam siri tazkirah. Kenapa kita mesti memilih PAS? Untuk kita sama-sama berjuang mendahulukan Islam dalam negara kita, Malaysia. Hujah saya yang seterusnya, PAS sebenarnya mampu memerintah dan mentadbir negara kita, Malaysia ini, dengan lebih baik. Kenapa? Kerana PAS ini memanglah dasar Islam dan perjuangannya berdasarkan pada Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Mana-mana sebuah pemerintahan yang tertegak dalam dunia ini yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar, sudah pasti pemerintahnya menjadi pemerintahan yang terbaik, yang paling sempurna, dan tidak ada tolak bandingnya dengan mana-mana pemerintah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat dalam sejarah, Nabi SAW apabila berhijrah ke Madinah telah dilantik dan menjadi ketua negara Islam yang pertama. Dan kita lihat bagaimana pentadbir Rasulullah di Madinah sehingga menjadikan rakyatnya menjadi rakyat yang cukup baik dari semua sudut, kecuali orang-orang Yahudi yang penuh dengan hasad dengki saja, yang tak setuju dengan pemerintahan Nabi SAW. Dan begitulah juga khalifah-khalifah selepas baginda. Selepas Nabi wafat, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap pentadbiran negara Islam yang berpusat di Madinah pada ketika itu merupakan pemerintahan yang terbaik yang ada dalam dunia, yang tidak ada tolak banding. Begitulah juga zaman pemerintahan Sayyidina Umar, sehingga musuh-musuh Islam yang berpura-pura datang untuk melakukan sesuatu yang tak baik kepada Sayyidina Umar pun akhirnya mengakui pemerintahan Sayyidina Umar ini pemerintahan yang paling adil, yang paling baik, sehingga mereka tak jadi untuk melakukan sesuatu yang tak baik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitulah seterusnya pemerintahan selepas Khulafaur Rasyidin, diikuti oleh pemerintahan Bani Umayyah. Zaman itu pusat pemerintahan ini di Damsyik di Suriah. Kemudian diikuti oleh kerajaan Bani Abbasiyah yang menjadikan pusat pemerintahannya di Baghdad, Iraq. Yang terakhir kerajaan Osmaniyah yang menjadikan pusat pemerintahannya di Turki. Beratus-ratus tahun Islam telah mentadbir dan memerintah negara ini dengan baik, selama mana pemerintah itu ikut Islam. Tetapi apabila pemerintah itu, ketua negara itu, menteri-menterinya menyeleweng daripada Islam, maka menjadi wasaklah pemerintahan itu. Dan bila pemerintah ketua negara wasak, dia akan membawa kerosakan kepada rakyat jelata dalam negara. Kejatuhan Islam pada tahun 1924 di Turki kerana pimpinan Islam telah menyeleweng. Pemimpin-pemimpin negara yang juga umat Islam telah menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah. Banyak sangat penyelewengan berlaku, menyebabkan akhirnya jatuhlah pemerintahan Islam itu. Tapi selama mana pemerintah itu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka selama itulah pemerintahan itu akan tegak dengan penuh wibawa, keadilan, dan membawa kesejahteraan kepada rakyat jelata. Zaman kita ini kita lihat PAS sebenarnya memang mampu mentadbir negara, walaupun kita tidak pernah diberi mandat lagi untuk mentadbir negara.
Tapi kita telah diberi mandat mentadbir negeri. Sebagai contoh, Kelantan telah banyak kali kita tadbirkan zaman Datuk Asri dahulu lagi. Dan yang terkini zaman Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz. Sejak daripada tahun 1990 sehingga sekarang, telah lebih 22 tahun kita memerintah Kelantan. Kita dapat lihat betapa baiknya Kelantan. Banyak perubahan-perubahan yang dibuat. Walaupun mereka kata Kelantan tidak membangun, kerana banyak kewangan-kewangan yang sepatutnya diterima oleh Kelantan disekat oleh kerajaan pusat. Antara perkara yang disekat oleh kerajaan pusat ialah royalti minyak yang sepatutnya diberikan kepada kerajaan Kelantan untuk digunakan bagi pembangunan negeri, tapi disekat. Namun demikian, Kelantan tetap dapat menjalankan pemerintahnya dengan baik dan tidak menambah hutang lagi dengan kerajaan pusat. Hutang-hutang yang ada dengan kerajaan pusat yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional dahulu pun dibayar secara berangsur-angsur oleh kerajaan negeri Kelantan. Begitu juga di Terengganu. Kita pernah memerintah satu penggal selepas pilihan raya tahun 1999. Banyak perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan yang berlaku di Terengganu. Cuma Terengganu pilihan raya seterusnya, Barisan Nasional menang semula dengan penipuan-penipuan yang mereka laku dalam daftar pemilih, menambah pengundi yang begitu ramai, memasukkan pengundi dari luar ke Terengganu. Jadi kita lihat apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Kelantan dan Terengganu di bawah pemerintah PAS sangat baik. Tindakan mereka adil kepada semua agama, semua kaum, tidak menzalimi orang-orang bukan Islam. Malah mereka tetap mendapat hak yang sama sebagai rakyat Malaysia, termasuk pemilikan tanah-tanah yang telah diteroki di zaman UMNO Barisan Nasional tapi tidak diberikan geran. Zaman kerajaan PAS pemerintah Terengganu telah diberikan banyak geran-geran supaya menjadi milik, walaupun penerokanya daripada kalangan orang-orang bukan Islam. Selepas pilihan raya 2008, PAS bersama dengan Pakatan Rakyat telah memerintah di 5 buah negeri: Kelantan, Kedah, Selangor, Pulau Pinang dan Perak. Sekarang ini tinggallah, setelah Perak dirampas oleh mereka, tinggallah 4 buah negeri yang lain di bawah Pakatan Rakyat. Kita lihat, walaupun belum sampai sepenggal Pakatan Rakyat memerintah di negeri yang mereka menang dalam pilihan raya 2008, tapi kebaikannya terserlah sehingga laporan daripada audit negara memuji negeri-negeri Pakatan Rakyat dan tidak ada berlaku penyelewengan, rasuah, ketirisan, kebocoran. Sedangkan mengikut laporan yang sama juga, dalam bajet negara setiap tahun berlaku kebocoran dan ketirisan sebanyak 28 bilion. Bukan sedikit-sedikit. Tapi alhamdulillah di bawah negeri Pakatan Rakyat perkara yang seumpama itu tidak berlaku. Dan kalau dahulu rakyat tak yakin dengan PAS, kalau dahulu rakyat kurang yakin dengan Pakatan Rakyat, tetapi hari ini telah terbukti negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat ini jauh lebih baik pentadbirannya daripada negeri-negeri di bawah UMNO Barisan Nasional. Maka rakyat sudah yakin, termasuk orang-orang bukan Islam, sudah yakin dengan kemampuan PAS dan Pakatan Rakyat boleh memerintah dan mentadbir negara ini dengan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Dan saya menyeru pada semua pengundi supaya kita buat perubahan dalam pilihan raya akan datang ini, supaya apa yang kita katakan ini betul-betul menjadi kenyataan dan PAS bersama Pakatan Rakyat akan mentadbir negara Malaysia ini. Jadi saya sekali lagi menyeru kepada semua memberikan sokong yang padu kepada perjuangan PAS dan juga Pakatan Rakyat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.